Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bersama dengan saya Ustazah Isnaria binti Zulkifli untuk pelajaran yang seterusnya pada minggu yang ke-8, iaitu tajuk Malu Perisai Iman. Kita tengok. Pelajar-pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 184 sehingga 190. Diharap pelajar-pelajar dapat bersedia dengan buku teks beserta dengan pen ataupun pensel dan juga buku nota. Kita tengok yang pertama, apa yang dikatakan sebagai malu perisai iman. Kita tengok dari segi bahasa, kembali kepada perasaan fitrah dan rasa segan. Maksudnya kita ada perasaan takut ataupun malu untuk melakukan sesuatu perkara. Dari segi istilah, berasa aib atau tidak selesa untuk melakukan sesuatu yang buruk kerana tidak mahu dihina. Kita tengok seterusnya. Kita tengok sifat malu yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara sifat malu yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis daripada riwayat Al-Bukhari, dia berkata, Al-Mughirah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gigih menunaikan solat malam sehingga bengkak kedua-dua belah kakinya. Apabila ditanya, baginda menjawab, afala akunu abdan syakura. Maksud, adakah aku ini hamba yang tidak bersyukur? Maksudnya Nabi ni menzahirkan rasa syukur dia dengan melakukan solat malam. Sebagaimana kita tahu, solat malam ni ataupun qiyamul lail ni yang bermaksud bangun malam, banyak kelebihannya dekat situ. Kita bangun malam, membersihkan hati kita, mohon ampun pada Allah. Sebab ingat, Allah sentiasa mengampunkan dosa hamba-hambanya yang bertaubat dan memohon padanya. Sifat malu yang dituntut. Kita tengok dekat bawah tu, malu melakukan perkara maksiat dan haram. Ni antara sifat malu. Kita perlu malu dalam melakukan maksiat. Contoh, kita bergaul lelaki perempuan, itu kita kena ada rasa malu. Kemudian malu melanggar perintah Allah. Contoh, kita tak solat, kita tak puasa. Sepatutnya kita kena ada rasa malu dan segan, bukan dengan setakat dengan kawan-kawan, malahan dengan Allah yang sentiasa melihat kita. Kemudian malu untuk meninggalkan perkara sunat. Contoh, solat sunat. Selepas kita solat fardu, kita boleh sertai dengan solat sunat qabliyah ataupun ba'diyah. Seterusnya, malu melakukan perkara yang makruh. Contoh bulan puasa. Contoh bulan puasa, kita tidur yang berpanjangan. Contoh daripada pagi lepas sahur, tidur sampailah maghrib. Yang tu perkara yang makruh. Walaupun dia tak batal, tapi dia menjadi makruh. Kita kena ada perasaan malu dekat situ. Kemudian seterusnya, sifat malu yang dilarang. Sifat malu yang dilarang antaranya ketika kita belajar. Malu berada di hadapan kelas. Bila cikgu suruh buat sesuatu ataupun suruh terangkan pada kawan, kita rasa malu. Yang tu yang dilarang. Kemudian malu membaca di khalayak ramai ataupun malu bertanya guru. Malu bertanya guru. Bila ada soalan yang tak faham, sila angkat tangan dan tanyalah pada guru. Kemudian malu melakukan perintah agama, antaranya malu menjadi imam solat. Kemudian malu berucap di hadapan khalayak, malu mengaku ibu yang tua dan miskin. Ni kalau malu mengaku ibu yang tua dan miskin, kita boleh tengok contoh cerita Tanggang. Contoh cerita Tanggang, bila dia dah kahwin dengan puteri raja, dia malu dengan ibu dia yang miskin. Kita tak boleh macam tu. Kemudian malu melakukan kebaikan. Antaranya kita malu bertanya tentang hal agama. Bila kita tak faham, kita tak tahu ataupun kita tak jelas dengan hukum, perlu kita bertanya pada orang yang lebih arif. Sebab kita tak boleh lakukan sesuatu tu tanpa kita tahu benda tu betul ataupun salah.
Kemudian malu berada dalam majlis. Majlis ilmu. Kalau kamu berada di sekolah, berada dalam kelas, itu pun dikira sebagai majlis ilmu. Ingat, majlis ilmu, malaikat akan bersama-sama mendoakan keampunan untuk kita. Okay, kemudian seterusnya, hubungan sifat malu dengan iman. Tahap iman seseorang berkait rapat dengan sifat malu. Malu berdasarkan hadis tersebut. Malu yang menepati syarak dan yang membawa kebaikan. Ingat, malu merupakan sebahagian daripada cabang-cabang iman. Bila kita ada iman, kita akan jadi seorang yang malu. Malu maksudnya malu untuk melakukan maksiat dan dosa. Okay. Kemudian yang ketiga, orang yang beriman malu untuk melakukan larangan Allah dan meninggalkan suruhannya. Ingat, apa yang Allah suruh kita ikut, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Kalau juga kita banyak godaan kan sekarang, tapi kita kena sentiasa usaha untuk mencegah, sentiasa perbaiki diri. Kemudian yang terakhir, orang yang tiada sifat malu akan melakukan maksiat tanpa segan. Sebab dia dah rasa benda tu seolah-olah sebati dengan diri dia. Sebab tu dia dah tak rasa segan. Dia dah tak ada rasa malu. Okey, kemudian apa dia kepentingan sifat malu? Pertama, okey, kita tengok yang pertama. Okey, kepentingan sifat malu yang pertama. Okey, malu melakukan maksiat kerana takut dan segan kepada Allah yang Maha melihat. Allah itu Maha melihat. Kita tak boleh samakan Allah itu dengan manusia. Anggota Allah dengan manusia tidak sama, tetapi Allah itu Maha melihat setiap hamba-Nya walaupun kita berada di mana-mana. Okey, kemudian yang kedua, orang yang malu akan menjaga maruah diri daripada terjebak dengan gejala tidak bermoral. Kena tahan, kena lawan hawa nafsu kita daripada terjebak dengan benda yang tak elok. Andai kata kita melakukan kesalahan, kita boleh bertaubat dan jangan sesekali kita mengulangi apa ataupun kesalahan yang telah kita lakukan. Okey, kemudian yang ketiga, berlumba-lumba mentaati perintah Allah dan Rasul serta mengharapkan redha Allah. Ingat, kita harap redha Allah, bukan redha manusia. Sebab tu kita buat sesuatu kebaikan bukan tujuan untuk menunjuk pada manusia, tapi kita nak Allah redha kita. Okey, seterusnya, sifat malu seseorang menyalahkan kecantikan akhlak dan kemuliaan insan. Akhlak yang baik itu yang kita nak. Akhlak yang mulia. Okay, kemudian yang terakhir, orang yang pemalu sentiasa terhindar daripada melakukan maksiat. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, habis. Okey, last kita tengok refleksi diri. Okey, Ustazah nak pelajar-pelajar semua setiap malam sebelum kita tidur, kita kena muhasabah diri ataupun kita kena refleksi diri. Okey, kita tengok, kita tanya diri kita ni, adakah kita ni tergolong dalam kategori pelajar yang mempunyai perasaan malu? Tu tanya diri sendiri. Yang kedua, adakah malu ni membawa kebaikan ataupun keburukan? Tanya diri sendiri. Okey, ingat, malam ni tanya sebelum tidur, tanya diri sendiri, malu ni bawa kebaikan tak? Kalau kita ni jadi seorang yang tak bergaul lelaki perempuan, yang tidak sebut perkataan yang lucah, yang tu boleh membawa kebaikan tak? Okey, kemudian yang ketiga, bersosial itu boleh tapi ada hadnya. Betul tak? Kalau kita nak berFacebook, kita nak berTikTok, tapi ingat ada hadnya dan jauhkan diri kita ni daripada post benda yang boleh mengundang dosa ataupun yang boleh mengundang dosa jariah. Maksudnya dosa yang berpanjangan. Jangan. Tapi kita kumpul pahala jariah di mana sekali kita buat pahala, benda tu berpanjangan sampailah kita meninggal dunia. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.